Okey, baik. Okey, boleh nampak Boleh. Okey, selamat pagi semua. Ni ulang tayang lah. Selamat pagi semua. Okey, baik. Untuk hari ni adalah subtopik 6.1 tingkatan 4. Pembiasan cahaya. Ni ulang kaji je lah. Okey, dari nombor... Okey, sebelum saya bincang satu persatu ni ada apa ni? Persoalan ataupun ada soalan yang mau dibincangkan duluan ke? Tidak. Tiada. Okey, kalau tidak saya daripada nombor 1 lah kan, dari 1 sampai ke hujung lah. Okey. Okey, selamat datang kepada yang baru join tu. Okey. Jadi nombor 1 kita akan tengok soalan dia. Okey, Raja menunjukkan perambatan sinar cahaya dari udara ke cecair X. Jadi tengok anak panah dia. Berapakah indeks biasan cecair berapakah indeks biasan cecair X? Okey, jadi sekarang kita mahu mencari huruf apa? Kita nak cari huruf apa? Kita nak cari huruf I. I? Ya ke? Indeks biasan. Indeks biasan. Simbol dia huruf apa? R. R. Kalau R tu sudut biasan kan? Kalau R itu maksudnya sudut biasan. Refraction. Sudut biasan. Kalau I maksudnya sudut apa tu? 7. Jadi kalau indeks biasan apa? Huruf N. Sekarang kita nak cari huruf N. N adalah indeks biasan cecair X. Inilah dia mahu tahu indeks biasan bahagian cecair X ini. Okey. Jadi sekarang kita tengok soalan kalau tentang rajah sinar ataupun gambar rajah sinar, kamu label dulu dia punya sudut-sudut yang terlibat. Okey, jadi kita buat dulu dia punya garis normal. Ini garis normal. Garis normal huruf N besar tu. Jadi maksudnya 90 darjah. Okey. Jadi kalau 32 kat sebelah sini 32, maksudnya dekat sini adalah tolaklah. Okey. Jadi 32 90 tolak 32. Berapa kat situ? 58 kan? Tu 58. Okey. Jadi label dulu sudut-sudut yang berkaitan. Kita mahu sudut yang di sini. Kita tak mahu 32 tu. Okey, sebab sudut 7 dia mesti dari garis normal ke sinar 7. Gitu. Okey, dari garis normal ke sinar 7. Itu dia panggil sudut 7 yang I tadi itulah I. Okey. Jadi sama juga dengan yang bahagian biasan ni. Okey, ini kan 90 dia punya sudut tegak tu. Jadi kalau sudut biasan adalah yang kecil sini je. Ni kalau kamu tolak 90 tolak dengan 65, sudut biasan je 25. Jadi 25 kat sini. Jadi kita dapat I dia 58. Lepas tu R dia adalah 25. Ni penting. Jadi kita cari dulu I dengan R. Okey, apa rumus bagi indeks biasan? Jadi kita nak cari indeks biasan. Apa rumus bagi indeks biasan? N sama dengan apa? Kita ada I, kita ada R. Kita boleh cari indeks biasan pakai rumus apa? N sama dengan sin I per sin R. Okey, sin I per dengan sin R. Sin I per dengan sin R. Okey. Jadi masuk je lah dalam rumus. Ni saya buat ke tepi ni.
Jadi kita akan dapat N, saya tak tulislah N balik, jadi saya tulis sin I dia berapa tadi? 58. Bahagi dengan sin R dia adalah 25. Ni tekan kalkulator kamu. Hati-hati bila menekan. Okay. Hati-hati bila menekan kalkulator. Jadi kalau saya buat dulu sin 58, tekan dulu sama dengan tu, baru kamu bahagikan dengan sin 25. 2.01. Okey, jawapannya 2.01. Okey, hati-hati bila kamu tekan kalkulator sebab dia punya, kalau saya type contohnya saya type sin 58 terus saya tekan bahagi dengan sin 25. Okey, kalau ada jenis kalkulator yang dapat terus macam ni tak ada masalah. Tapi ada jenis kalkulator dia tak dapat jawapan macam ni. Okey, jadi untuk keselamatan saya cadangkan kamu bila kamu type sekaligus buatlah kurungan untuk yang di bawah dia yang di bawah ni. Okey, C25. Apa-apa yang melibatkan bentuk yang sin semua ni kan kat bawah tu letaklah kurungan. Okey. Okey, habis. Jadi jawapannya adalah 2.01. Okey, indeks biasan ada unit kah? Indeks biasan. Ada unit? Kalau saya tanya apa unit bagi indeks biasan? Halo? Okey, dua. Halo, ada orang ke ni? Ke pergi ambil Ada. booster? Ada kan? Ke pergi ambil booster ni semua ni? Okey, 2.01. Okey, indeks biasan ada unit ke tak ada unit? Kalau saya tanyalah kan. Memang tahu dalam SPM dia tanya. Macam tiada. Macam tiada. Sebetulnya memang tiada. Okey? Sebab kamu tengok rumus dia pun memang tak ada unit sudah. Kan dia punya sin I. Sin I mana ada unit. Dalam matematik pun tak ada unit. Sin R di bawah ni pun tak ada unit. Jadi dua-dua tak ada unit. Kamu bahagikan nombor ini, memang tak ada unit lah. Okey? Jadi jawapan tadi tu 2.01 A. Ayam. Okey, yang kedua, pembiasan cahaya berlaku apabila, pembiasan cahaya berlaku apabila, apa jawapan dia ni? B. Okey, sinar cahaya berubah arah apabila merambat dari satu medium ke medium yang lain yang berbeza ketumpatan optik. Itulah pembiasan cahaya. Inilah pembiasan cahaya ni, gambar dia ni. Ini contoh dia lah. Jadi cahaya dia berubah arah daripada begini jadi macam ni. Cahaya itu dibiaskan ataupun cahaya itu terbengkok. Asal macam ni dia jadi terbengkok, terbias. Okey, berubah arah. Jadi jawapannya bola. Yang ketiga, apabila ditujukan pada bongkah kaca pada sudut 40 terhadap normal, satu sinar cahaya akan menghasilkan satu sudut biasan 27 darjah. Berapakah laju cahaya dalam bongkah kaca itu? Jadi kita ada bongkah kaca. Okey. Dia ditujukan macam ni. Pada sudut 40 darjah terhadap normal. Itu penting ayat dia. Terhadap normal. Maksudnya 40 itu adalah di sini. Huruf A sudut 7. Satu lagi maklumat dia bagi tahu menghasilkan sudut biasan 27. Jadi kita tahu kaca tu lebih tumpat daripada udara.
Ini udara lah ni yang sebelah luar ni. Ini udara. Yang ni kaca. Okey, jadi dia lebih tumpat, maksudnya dia akan mendekati garis normal. Okey, jadi maksudnya 27 adalah di sini. 27. Jadi R dia 27 lah. R dia 27 darjah. Dia punya I tadi 40 darjah. Okey. Jadi soalan dia apa ni? Soalan dia dia tanya berapakah halaju cahaya dalam bongkah kaca. Maksudnya di dalam sini bila dia terpesong itu, bila dia terbengkok ataupun terbias itu, berapakah halajunya dalam kaca itu. Jadi dia bagi halaju cahaya dalam udara adalah 3 darab 10^8. Maka kita tahulah satu lagi rumus berkaitan dengan halaju cahaya yang berkait dengan indeks biasan. Jadi kita ingat bila dia ada tanya halaju cahaya tu, maka kita ada satu lagi rumus yang mengaitkan indeks biasan dengan halaju cahaya, iaitu N sama dengan N sama dengan C bahagi dengan V. Betul kan ya? C bahagi dengan V. Jadi sekarang ni dia nak cari apa? Dia nak cari halaju cahaya dalam kaca. Halaju cahaya dalam kaca adalah V. Kalau C ni halaju cahaya dalam vacuum lah ataupun dalam udara lah, yang 3 kali 10 kuasa 8 tu. Ini adalah 3 kali 10 kuasa 8 tu. Jadi soalan nak cari V. Apakah V? Okey, N tahukah N? N. Adakah kita tahu N dia? Tahu. Tahu. Macam mana kita nak cari N dia? Ada dia bagi N tak? Ada bagi kan N? Kira. Kita kena kira. Macam apa rumus dia nak kira N ni? N sama dengan sin I per sin R. Okey. N sama dengan sin I per dengan sin R. Jadi kita buat macam tadilah. Cari N dulu. Sebab dia bagi I dengan R. Jadi cari N dulu. Itulah cerita dia. Jadi sin 40 bahagi dengan sin 27. Kira dulu dapat berapa N dia. Okey, kalau kamu tekan kalkulator. Sin 40. Mana on ni? Sin 40. Okey, bahagi dengan sin 25. Sin 27. Okey, sama dengan 1.4159. Okey, 1 point berapa tadi? Lupa. 1.4159. Saya ambil 4 tepat perpuluhan. 4159. Okey. Jadi lepas dapat N, dapat N, baru kita boleh guna rumus yang inilah, yang hitam ni. Okey, jadi 1.4159 sama dengan C dia tadi 3 kali 10 kuasa 8. Ni dari sini Okey, bahagi dengan B. Pika, macam ribut. Di sana ribut di rumah kamu? Di sini. Okey. Okey, sudah Pika. Cepat juga reda dia punya cuaca. Okey, sudah tu. Okey, baik. Yang ini, okey, ini V. Ini matematik lah, kamu cari V. Kita pindahkan, kalau saya bahagikan teruslah, 3 darab 10 kuasa 8. Okey, bahagi dengan 1.4159. Okey, tekan kalkulator, dapatlah jawapan dia. Okey. Yang ini pun sama, kalau kamu was-was dia ada 2 sebutan kat atas tu. Kalau kamu was-was, kalau saya tu biasanya saya tak saya buat, kalau mau type sekaligus lah. Biasanya saya buat macam ni lah, buat kurungan tu. Okey, 3 10 kuasa 8 dalam kurungan lah. Okey, bahagi dengan 1.4159. Okey, sama dengan
Oh, sebab mungkin kipas kali tu Pika. Kipas sebab dia dengar macam okey sudah. Mik ya betul. Mungkin kipas kali kan. Kalau bukan cuaca ribut, kipas lah tu. Okey, jadi di sini jawapannya 2.1 berapa ni? 2.1 ambil 2 tempat perpuluhan je lah. 2.12 darab 10 kuasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2.12 darab 10 kuasa 8. Okey, MS negatif 1. Okey, ada soalan ni setakat ni sini? Di sini kita ada soalan mau ditanya di sini? Tak apa, Pika okey je. Okey je. Okey, yang ini okey semua orang ni. Jadi dia tanya laju. Dia tanya hal laju cahaya dalam bongkah kaca Jadi kalau starting dia di sinilah starting dia. Kena tahu rumus dia dululah. Okey, cari n dulu. Lepas cari n, masuk balik dalam sini n berapa? C memang dia bagi ataupun kita memang ingatlah C dia tu berapa kan? 3 kali 10 kuasa 8. Dan akhir sekali cari V sahaja, dapatlah jawapan dia. Okey. Jadi kalau ikut dalam ni jawapannya adalah daun D Okey, jadi itu untuk soalan yang nombor 3 lah. Okey, nombor 4. Ni bonus ni. Soalan bonus. Jawapan? C. Jawapannya adalah C. Betul. Jawapannya adalah C. Ya, betul lah C jawapan dia. Okey, kalau saya tanya kamu kan, satu, ini memang jawapannya C. Saya bulat dulu. Okey, maksudnya daripada Q dia travel pergi ke S ini. Jadi Q bahagi S. Sin Q bahagi dengan sin S. Kalau saya tanya kamu, saya terbalikkan arah dia. Air pula. Di sini udara masih sama. Di sini air. Okey, medium sama. Cuma sekarang ni saya terbalikkan arah dia. Okey. Hurufnya sama. Di sini Q. Di sini S. Okey, soalan saya. Rumus indeks biasan jawapannya apa? Kalau begini gambar raja dia. Anak panah terbalik. Cahaya ada dari air pergi udara. Sekarang daripada udara pergi air kan? Kalau daripada air pergi udara, apa rumus bagi indeks biasan air? Indeks biasan air. Sama saja soalan dia. Indeks biasan air. Masih C kah? Ataupun macam mana? Ataupun ada rumus lain kah? Kamu rasa dia apa? Sama macam tadi. Jawapannya masih lagi sin Q bahagi sin S. Sin S bahagi sin Q. Sin S bahagi sin Q. Okey. Sin S bahagi sin Q. Betul? Jawapannya masih sama lagi sin Q bahagi sin S. Sama juga walaupun anak panahnya terbalik. Okey. Jadi di sini membuat catatan sikit lah untuk mengira medium. Sebab medium dia, indeks biasan medium yang air itu dia tak berubah. Kalau kamu kata sin S bahagi dengan sin Q, maka nilai indeks biasan air tu tak sama sudah. Padahal nilai dia constant, malar dia tak berubah, sama. Jadi sepatutnya rumusnya pun sama. Walaupun cahaya terbalik arah dia. Okey. Jadi Q masih lagi sin Q bahagi dengan sin S. Jawapannya masih lagi C. Ini biasanya ini
biasanya pelajar dia terbalikkan. Mentang-mentanglah cahaya dari air pergi udara, maka inilah duluan. Maka baru bahagi dengan ini. Salah sebenarnya masih sama walaupun arahnya bertentangan. Jadi saya tulis balik kat sini. N, kalau soalan suruh kira N, masih sama dengan sin Q bahagi dengan sin S. Tak kisah nak panah terbalik ke, tak terbalik ke. Okay? Ingatlah ini. Okay, ingat ini. Pernah ada dalam SPM pernah ada dia kasih kelirukan anak panah sahaja. Semua pelajar silap sebab dia kata maka terbaliklah dia punya ni. Tak dia punya rumus dia tetap sama. Dia tak bergantung kepada anak panah. Okey. Habis nombor 4. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5. Okey, Raja menunjukkan satu sinar cahaya bla 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 merambat dari udara ke medium Y. Jadi labelkan dulu di sini udara. Okey, di sini udara. Okey, yang medium Y kat situlah. Yang blok, macam blok ini. Ini medium Y. Okey, berapakah indeks biasa medium Y? Jadi kita nak cari huruf N. Macam tadi kita nak cari huruf N. Benda-benda yang sama je ni. Cuma kita kena tackle, pandai tackle dan kena hati-hati. Sudut yang kita akan guna bukan 20 dan bukan 40. Dia bikin keliru. Sudut yang sebenarnya mesti dari garis normal ke arah sinar itu. Saya buat anak panah lah ini daripada sini ke sini dulu. Mesti diukur dari garis normal ke sinar tuju. Kalau yang sebelah bawah ni mesti garis normal ke sinar biasan. Bukan yang 40 sebelah sini, bukan yang 20 sebelah situ. Jadi kat atas ni sepatutnya ambil sudut 70. Yang kat bawah ni sepatutnya ambil sudut 50. Sebab dia kalau garis normal dia 90 darjah. Okey. Jadi 70 tambah 20 memang 90 lah kat sini. 50 tambah 40 memang 90. Jadi di sini kita boleh terus pakai rumus. Jadi N sama dengan sin I bahagi dengan sin R. Okey. Jadi sin I 70 bahagi dengan sin R 50. Tekan kalkulator. Kita okey, dapat jawapan dia. Saya tekanlah supaya nampak macam mana saya menekan tu. Jadi sin, mana sin? Sin 70. Okey, dapat tu. Bahagi dengan di bawah biasanya saya buat kurungan lah. Jadi sin 50 dalam kurungan Jawapannya 1.23. Jawapannya 1.23 daun. Okey. Ada soalan mau ditanya? Jawapannya daun. 1.23. Okey, ada? Ada soalan? Tiada. Tiada. Okey, yang ke-5 settle. Yang ke-6. Ni soalan kebat sikit lah. Tapi kalau faham konsep, selesailah. Okey, yang ke-6. Kalau saya tengok kamu punya kuis tu, nombor 6 ni, satu orang salah, satu orang betul, satu orang salah, dua orang betul. Jadi 3 orang betul. Macam ada 3 orang yang betul dan 2 orang yang salah. Tak apalah, saya bincang juga ni. Okey. Soalan dia, okey, Raja menunjukkan perambatan cahaya suatu sinar yang bergerak dari udara masuk ke medium X dan medium Y. Maknanya dari udara ke medium X, medium Y. Antara berikut yang manakah menunjukkan susunan indeks biasan yang betul? Kita nak tahu mana yang lebih tumpat, mana yang kurang tumpat.
dia punya ketumpatan optiknya. Dia punya N dia lah. Kita ada N udara, saya labelkan NU lah. Kita ada N indeks biasan untuk X, kita ada N indeks biasan untuk Y. Okay. Okay, mula-mula kita tengok dari udara. Okay. Yang penting di sini dia punya sudut ataupun kadar cahaya itu terbengkok. Makin dia kalau dia mendekati garis normal, macam dari udara ke medium X, dia mendekati garis normal. Bermaksud udara itu kurang tumpat berbanding medium X. Ini situasi ni kita tahu ni, daripada udara pergi ke medium X. Maksudnya yang X ini lebih tumpat, yang udara itu kurang tumpat. Jadi di sini kita tahu sudah dia punya susunan dia yang pertama. Maksudnya kat situ NX ataupun saya tulis NU dululah. NU kurang tumpat daripada NX. Maksudnya NX lebih tumpat, NU kurang tumpat. Sebab cluenya dia gambar dia mendekati. Tengok dia lalu udara okey lagi. Bila dia limpas medium X, dia mendekati, makin dekat dengan garis normal. Dia makin dekat ni. Okey. Kalau laluan biasa dia lurus saja. Macam tu. Tapi dia makin dekat dengan garis normal. Maksudnya di sini udara kurang tumpat, medium X itu lebih tumpat. Okey. Lepas itu kita tengok lagi daripada medium X ke medium Y. Apa cerita dia di situ? Okey. Sekarang kita tengok sudut yang di sini pula dengan sudut yang di sini. Okey, adakah sudut selepas daripada medium X ke medium Y itu, di medium Y ni adakah dia mendekati ataupun makin jauh? Makin besar sudut dia, makin jauh. Dia makin jauh. Kamu tengok dia makin menjauhi garis normal. Asalnya kecil saja di sini ni. Di sini asalnya kecil. Tiba-tiba dia limpas medium Y, dia punya sudut biasan besar pula. Maksudnya kat situ, di situ maksudnya mana yang lebih tumpat ni? Maksudnya di sini medium X itu, NX itu lebih tumpat berbanding medium Y. Okey. Medium X lebih tumpat daripada medium Y. Okey. Jadi kita dapat ini kamu faham ke ni yang NU dengan NX tu, ini boleh faham ni yang ni? Boleh. Ni yang ni. Yang warna purple punya kotak ni. Daripada udara, tengok anak panah dia. Daripada udara pergi medium X, kalau dia mendekati garis normal, bermaksudnya medium X itu lebih tumpat. Maknanya cahaya itu melanggar daripada udara pergi ke medium yang lebih padat. Makanya dia punya pembengkokan dia tu merapati garis normal lah. Makin slow lah kita bilang, makin slow. Jadi cahaya itu terbengkok mendekati garis normal. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, daripada medium X pergi medium Y, tiba-tiba makin menjauhi pula daripada garis normal. Tadi mendekati, ni makin jauh pula daripada garis normal. Maksudnya medium X ini lebih tumpat, medium Y itu kurang tumpat. Okey, ini kurang padat lah. Dalam bahasa lebih ringkas, lebih tidak formal, ini kurang tumpat. Okey. Yang okey, jadi sekarang kita boleh tengok susunan dia. Yang ini saya kasih petak warna biru ni. Tak automatic petak warna biru ni. Okey. Okey, saya susun balik. Saya letak NY. Kalau NX lebih besar daripada NY, maksudnya NY lebih kecil daripada NX lah. Ni saya susun balik saja ni. Okey, yang ni saya susun balik jadi macam ni.
Okey, satu lagi kita ada yang tadi. Yang ni. Kita ada NU. Kita ada NU lebih kecil daripada NX. Ya betul. NX. Okey. Kita fahamkan susunan dia. Jadi kalau maksudnya kat sini NX lebih besar daripada NY. NX pun lebih besar daripada NU. Bermaksud paling besar mestilah NX. Dia lebih besar daripada NU, lebih besar daripada NY. Maksudnya paling besar kat situ mestilah NX. Legend lah. Jadi susunan yang maknanya yang paling tinggi indeks biasan mestilah NX. Okey? Itu yang pertama. Jadi kita tengok jawapan dia yang ada NX paling besar tu, maknanya NX mesti duduk di sinilah. Dia paling besar. Okey. Yang kedua, kamu kena ingat udara itu ni medium ni berbentuk segi empat. Allahuakbar. Jadi udara itu pun, ini pun udara. Di sebelah sini pun udara ni. Di keliling dia tu udara, sini udara ni. Sebelah sini pun udara. Jadi tengok laluan dia keluar pula tu kan. Di sini tadi NY kan. NY. Jadi kita tengok daripada Y dia keluar balik pergi ke udara. Okey, daripada Y ni. Okey, ni medium Y kan. Dia keluar pergi udara. Tengok sudut dia. Ni kita kena tengok sudut dia, kena pandai tengok sudut dia. Sudut tu merujuk kepada garis normal ke sinar tuju itu. Kalau kat sini, garis normal ke sini. Sebab tu dia buat garis normal ni. Ni garis normal dia macam ni. Kalau yang tadi garis normal macam ni. Itu yang kena alert lah. Kena hati-hati. Jadi kat sini, daripada kecil sudut dia ni, bila dia terbias ke udara, makin besar. Maksudnya makin menjauhi garis normal. Bermaksud kat sini, udara K ataupun medium Y itu yang lebih tempat. Mana satu lebih tempat? Udara ke medium Y yang lebih tempat? Daripada medium Y dia pergi keluar balik udara, maksudnya menjauhi garis normal. Dia makin jauh daripada garis normal. Jadi maksudnya medium Y itu lebih tempat. Medium Y itu lebih tempat. Udara ini kurang tempat. Okey. Udara ini kurang tempat. Jadi di sini saya boleh buat lagi satu. Saya boleh buat medium Y iaitu NY lebih besar daripada NU. Okey. NY lebih besar daripada NU. Jadi di sini terbuktilah bahawasanya NX tadi paling besar. Yang kedua terbesar adalah NY. Yang paling kecil indeks biasan dia adalah NU. NU tu maksudnya N udara. Jadi ini terbukti sudah. Jadi kita boleh tulis jawapan akhir kita yang ini. Okey, ada 3 lah. Jadi ada 3 perkara kamu kena bandingkan antara udara dengan X. Ini dia punya perbandingan dia. Antara X dengan Y, ini dia punya perbandingan dia. Antara Y dengan udara, ini dia punya perbandingan dia. Jadi gabung ketiga-tiga maklumat ni, kamu dapat buktikan bahawasanya NX adalah juara, NY naib johan dan NU tempat ketiga. Okey, jadi jawapan di sini kamu boleh cek C. C Okey. Sebenarnya tak perlu, kalau kamu ingat, sebenarnya tak payah ingat semua sebab kalau saya lukis balik, ini kita
ulang kaji balik. Okay, kalau kita ada satu medium, okay, lepas tu kita ada garis normal. Dia tak payah, konsep ni sangat-sangat mudah. Kamu ingat satu, boleh ingat yang satu lagi. Okey, lepas tu kita ada sinar 7. Okay, lukislah sinar 7 macam ni. Kita ada sudut dia kan, I tu. Lepas tu kita ada sinar biasan macam ni contohnya. Kita ada sudut biasan, R, angle of refraction kat situ. Okey. Kalau sekarang ini situasinya mendekati garis normal daripada sudut 7 yang besar, lepas dia masuk ke dalam medium itu, tiba-tiba sudutnya makin kecil daripada asal. Makin kecil daripada asal dia. Maksudnya mendekati garis normal. Maksudnya di sini, kalau saya labelkan di sini N1, maksudnya medium pertama. Di sini medium kedua. Ini medium kedua, ini medium pertama. Saya simpulkan bahawasanya N1 itu kurang tumpat daripada N2. Okey. Daripada N1, daripada medium pertama pergi ke medium kedua, cahaya itu mendekati garis normal. Maka kesimpulan dia saya boleh buat N1 kurang tumpat berbanding dengan N2. Inilah saya tulis macam itulah. Kalau sebaliknya, maka terbaliklah dia punya ini. Contoh yang tapi saya tak tulis dua-dua lah. Saya tulis jugalah dua-dua. Kalaulah dia menjauhi, contohnya daripada medium N1 itu, okay, ni yang tadi ni, cahaya yang biru yang ni tadi, lepas tu yang kuning tu, tiba-tibalah dia menjauhi, ataupun saya lagi besar lah, saya buat supaya nampak sikit sudut dia tu. Okay, menjauhi, kamu nampak sudut dia ni makin besar ni. Asalnya kecil saja di sini. Tiba-tiba dia menjauhi garis normal. Maksudnya sudutnya makin besar. Kamu dapat simpulkan bahawasanya N1 itu lebih tumpat berbanding N2. Okay. Jadi, tapi saya tak tulis kat bawah ni. Saya minta kamu ingat satu ni saja. Yang satu lagi kamu automatik boleh ingat lah. Kalau kamu ingat semua, jadi susah sikit lah. Teringat satu saja, yang satu lagi automatik boleh ingat. Okay. Mendekati, macam ni lah dia punya kesimpulan dia. Kalau menjauhi, terbaliklah simbol dia ni. Okay. Itu adalah nota ringkas berkenaan soalan nombor 6. Okay, Moses. Moses, adakah tu Moses? Okey, alhamdulillah. Yang lain? Indeks biasan. Ini semuanya tentang tentang melibatkan sudut sin I dengan sin R. Dia ada satu lagi bahagian 6.1 juga yang melibatkan dalam nyata dan dalam ketara. Itu soalan tu saya tak masukkan dalam latihan hari ni lah. So, saya nak berfokus pada ini. Sebab ini soalan ni memang akan ada dalam SPM ni. Saya imbas balik yang tadi. Sin, ni kena ingat rumus indeks biasan. Okay, saya ulang. Indeks biasan tadi kita ada sebenarnya banyak sangat rumus indeks biasan. N yang pertama yang famous, N sama dengan sin I bahagi sin R. Okay, yang kedua tadi kalau dia cerita pasal hal laju, siapa tu manja? Okay, kalau dia cerita pasal hal laju, maka ingat dalam kepala kita tu C bahagi dengan V. Pun rumus indeks biasan jugalah. Okay. Yang satu lagi, kalau kamu ada di tajuk sudut genting tu kan, pun ada lagi satu rumus bagi indeks biasan, iaitu 1/sin C. Okay. Ada banyak rumus ni, bergantung pada soalan itu dia bercerita pasal apa.
Kalau pasal bongkar-bongkar macam ni, pasal dua lapisan medium yang berbeza macam ni, biasanya melibatkan dua-dua ini sahaja. Kalau dia cerita pasal sudut genting kah, maka kita akan guna yang ini. Okey? Itu beberapa peringatan lah. Okey, jadi yang di belakang okey? Yang di belakang pula. Kan dalam kelas sekarang ni. Yang di bawah lah, maksud saya Rina okey? Okey. Okey, di atas lagi Pika. Pika okey, Pendi. InsyaAllah. InsyaAllah, macam suara baru lepas mengaji. Irfan okey, Irfan. Kamu ramai-ramai ni yang sudah lepas kuarantin hari tu siapa? Belum lagi limpas kuarantin punya tarikh apa tu, tempoh. Belum ada. Belum ada lagi. Okey. Saya balik hari tu, saya terus test yang COVID tu kan 2 kali. Tapi nasib baiklah negatif kan. Yang siapa lagi? Irfan sudah, alhamdulillah. Moses okey. Jazrul? Bajul? Okey. Okey. Pezek? Cap Gomel kan Pezek baru ni kan? Okey. Alhamdulillah. Aisyah? Ya, Aisyah. Alhamdulillah. Okey, baik. Simple je sebenarnya hari ni. Okey. Jadi itu saja. Kalau okey, kalau ada soalan saya yang terakhir, adakah kamu ada soalan? Tak ada? Okey. Sebenarnya sorry saya cerita sikitlah pasal gambar apa tu yang gambar jamuan hari tu, gambar-gambar yang kena ambil tu kan, sebab kalau saya share gambar tu, dia semuanya tu dia melanggar SOP tu. Jadi sebenarnya tu yang saya tak berani. Saya tak berani sebab sekarang ni kan ada juga kemungkinan virus yang itu tersebar dari situlah. Jadi sebab itu kalau boleh tu seboleh-bolehnya kena elak lah daripada situasi yang macam tu lah. Tapi share secara dalaman tak ada masalah. Maksudnya yang saya ambil gambar kelas yang ramai-ramai hari tu, itu tak apa sebab itu berjarak lebih kurang 1 meter. Tapi itu pun saya belum share juga. Nanti petang mungkin baru share lah di grup sekolah. Sekolah pun belum saya share lagi yang di grup sekolah. Tapi kalau ada masa nanti petang lah. Okay. Jadi kalau tak ada soalan, itu sajalah untuk kali ini. Terima kasih. Ada? Tak ada. Moses ada? Macam angkat tangan tu. Tak ada, okay? Kalau tak ada, kita stop di situ. Terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum. Salam Jumaat. Salam sejahtera. Terima kasih, Cikgu. Sama. Thank you, Cikgu. Sama.